Assalamualaikum semua pelajar. Salam sejahtera. Okey, saya harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat. Okey. Baik, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan latihan yang seterusnya dalam bab yang ke-6. Okey, seperti biasa, semua pelajar boleh melengkapkan latihan ini, sama ada kamu akan print ataupun kamu boleh lengkapkan latihan ini di dalam buku latihan yang telah ada kepada kamu. Okey, buku latihan geografi. Baik, minggu ini kita akan teruskan dengan latihan bab yang ke-6, iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Okey, kamu akan jawab semua soalan yang ada dalam paparan untuk hari ini. Okey, yang pertama, latihan yang pertama diberi di sini untuk kamu mencari nama sumber semula jadi dalam perkataan yang tersembunyi di bawah. Okey, kamu rujuk pada saat cari kamu cari nama sumber semula jadi dalam perkataan yang tersembunyi dalam cari kata di bawah ini. Okey, kemudian soalan yang kedua, lengkapkan jadual di bawah ini dengan maksud sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu dengan menyertakan 4 contoh yang sesuai bagi setiap jenis sumber yang diberikan. Okey, sumber boleh baharu, kamu nyatakan apa maksud dia, kemudian kamu berikan 4 contoh. Kemudian yang kedua, sumber tidak boleh baharu, cari maksudnya, kemudian nyatakan, kemudian berikan 4 contoh yang berkaitan dengan sumber tidak boleh baharu. Okey, itu latihan soalan yang kedua. Kemudian soalan yang ketiga, taburan sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Okey, dengan merujuk kepada peta yang ada di sini. Jika kamu tak boleh print, kamu boleh lukis peta Malaysia. Berdasarkan peta di bawah ini, okey, lorekkan dan juga namakan lokasi hutan semula jadi pada peta Malaysia yang ada di bawah ini. Tugas kamu lihat pada peta, kemudian lorekkan dan namakan lokasi hutan semula jadi pada peta Malaysia di bawah ini. Okey, ini yang mudah. Gunakan buku teks rujuk. Saya yakin kamu dapat menjawabnya. Okey, setelah kamu lorekkan, okey, buat petunjuk di bahagian bawah. Pastikan lorekkan yang kamu buat di dalam peta sama dengan petunjuk. Okey. Baik, yang seterusnya, baik, namakan sumber mineral yang diteroka di kawasan yang dinyatakan dalam peta di bawah ini. Okey, dalam peta di bawah ini telah diberikan kawasan-kawasan yang tertentu, iaitu merujuk kepada kawasan-kawasan yang mempunyai sumber-sumber mineral yang diteroka. Okey, dalam jadual ini kamu dapat lihat ada Pulau Langkawi, Taiping, Lembah Kinta, Rusila, Bukit Besi, Kuala Lipis, Rauk, Bukit Ibam, Kota Tinggi, Teluk Ramunia dan seterusnya. Okey, setiap daripada kawasan ini mempunyai sumber-sumber mineralnya tersendiri. Cuba kamu rujuk dari buku teks. Okey, kenal pasti kawasan tersebut, kemudian berikan sumber mineral berdasarkan lokasi-lokasi yang diberikan. Baik, kemudian yang berikutnya, kawasan yang bertanda dalam peta di bawah ini ialah kawasan perlombongan gas asli dan juga petroleum. Okey, cuba kamu namakan kawasan-kawasan yang ditandakan di dalam peta di bawah ini dengan merujuk kepada peta ini.
seperti yang adalah gambar rajah, petunjuk. 4 segi ini adalah merujuk kepada gas asli, 3 segi merujuk kepada petroleum. Kamu kenal pasti kawasan yang bertanda ini, kemudian namakan kawasan-kawasan tersebut, kawasan gas asli dan juga petroleum. Okey, cuba kamu senaraikan. Yang seterusnya, namakan sumber yang menjadi punca perkembangan kepada bandar-bandar yang berikut. Maksudnya soalan ni dia nak kamu carikan apakah sumber mineral yang ada di bandar-bandar ini yang menyebabkan bandar-bandar ini menjadi semakin berkembang dari hari ke hari. Okey, apa faktor sumber mineral yang menyebabkan bandar-bandar ini menjadi berkembang dengan pesat? Okey, baik. Yang kelima, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Diberikan pilihan jawapan di sini. Kamu baca pada soalan daripada A sehinggalah K, kemudian rujuk kepada pilihan jawapan dan isikan tempat kosong berdasarkan jawapan yang betul. Kemudian kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Baik, berdasarkan kepada rajah di bawah ni, jadual di bawah ini, kamu perlu huraikan tentang kepentingan sumber semula jadi di bawah ini kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. Cuba berikan contoh. Okay, yang pertama, kepentingan dari segi bahan mentah. Cuba kamu huraikan dan juga berikan contoh melalui pendapatan negara, peluang pekerjaan, pembukaan kawasan baru, pembangunan infrastruktur. Okey, baik. Itu sahaja latihan yang perlu kamu buat untuk minggu ini. Kita akan bincangkan jawapannya selepas kamu dah selesai menjawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, selamat menjawab. Baik kelas, saya harap kamu dah menjawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, sekarang kita nak bincangkan bagi jawapan-jawapan yang betul. Kamu akan buat semakan. Jika ada kesalahan, kamu boleh betulkan. Okey, jika betul, tahniah ucapkan. Baik. Yang pertama, kita lihat kepada latihan yang pertama, cari nama sumber semula jadi dalam perkataan yang tersembunyi di bawah. Okey, kita lihat kepada jawapannya. Okey, antara jawapan yang ada di sini, yang pertama ialah buloh. Okey, buloh. Kemudian tanah. Kemudian hutan. Kemudian petroleum, suria, angin dan juga air. Okey, baik. Saya harap kamu dapat melihat jawapan ini. Baik, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan maksud sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu dan juga contoh-contoh yang bersesuaian dengan sumber-sumber ini. Boleh baharu dan tidak boleh baharu. Okey, jawapannya bagi sumber boleh baharu maksudnya adalah sumber alam yang tidak dapat digunakan secara berterusan dan bekalannya tidak akan habis. Manakala contoh bagi sumber boleh baharu adalah seperti hutan, tanah, suria dan juga air. Baik, bagi maksud sumber tidak boleh baharu, iaitu sumber yang akan habis dan tidak boleh diganti semula apabila digunakan secara berterusan. Contohnya biji timah, emas, biji besi, petroleum ataupun jawapan yang lain yang boleh diberikan gas asli, kaolin, arang, batu, fosfat ataupun batu granit. Okey, baik, itu adalah antara jawapan dia. Baik, yang seterusnya okey, taburan sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu dengan merujuk kepada
peta di bawah. Lorekkan dan namakan lokasi hutan semula jadi yang ada dalam peta di bawah ini. Okey, baik, kita semak jawapan dia. Okey, seperti yang ada dalam gambar rajah ini, kita dapat lihat di sini yang berwarna hitam gelap merujuk kepada Banjaran Titiwangsa. Okey, kan, dan bahagian petunjuk mesti sama juga. Okay, yang berwarna hitam gelap. Okay, kemudian yang bertitik-titik ini adalah merujuk kepada hutan hujan tropika. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya yang bergaris secara melintang, iaitu merujuk kepada hutan pantai, sepanjang pantai Terengganu. Okey. Kemudian yang bertitik-titik halus merujuk kepada hutan paya air masin seperti di Larut Matang, Kuala Pantai, Selangor. Kemudian yang bergaris secara sedikit menegak, hutan paya air tawar. Okey, iaitu merujuk di sekitar Tasik Chini. Yang warna gelap tadi juga merujuk kepada Banjaran Croker dan juga pendalaman di bahagian Sarawak. Dan juga terdapat juga hutan hujan tropika di sini dan juga hutan gunung. Baik, yang seterusnya okey, namakan sumber mineral yang diteroka di kawasan yang dinyatakan pada peta di bawah. Okey, diberikan satu gambar rajah, gambar rajah Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Okey, kamu perlu nyatakan sumber mineral yang terdapat di bahagian ataupun lokasi yang telah diberikan ini. Okey, kita lihat jawapan dia. Okey, di Langkawi sumber mineralnya adalah batu kapur, Taiping, biji timah, Lembah Kinta, biji timah, Rusila, emas, Bukit Besi, ada biji besi, Kuala Lipis, emas, Raub, emas, Bukit Ibam, biji besi, Kota Tinggi, ada biji timah, kemudian Teluk Ramunia, ada bauksit, Lahad Datu, ada bauksit, Mamut, ada kuprum, Silimpopon, ada arang batu, Miri, ada petroleum, kemudian Bintulu, ada arang batu, Merit Pillar, ada arang batu, Kuching, ada kaolin, dan di Silantik ada arang batu. Okey, semak jawapan kamu. Kalau salah boleh betulkan berdasarkan kepada lokasi yang diberikan, lokasi dan juga sumber-sumber mineral yang terdapat di kawasan tersebut. Kemudian yang seterusnya, okey, kawasan yang bertanda dalam peta di bawah iaitu merujuk kepada kawasan perlombongan gas asli dan juga petroleum. Namakan kawasan-kawasan tersebut. Okey, di sini kita dapat lihat petunjuknya. Yang berwarna petak adalah merujuk kepada kawasan gas asli, yang warna yang berbentuk tiga segi merujuk kepada kawasan petroleum. Tugas kamu untuk mencari dan namakan kawasan-kawasan tersebut. Okey, baik, kita lihat jawapannya. Okey, bagi A, kamu boleh rujuk pada jawapan yang kamu berikan. A, B, C sehinggalah habis. Okey, A merujuk kepada Damar, B adalah Lawit, A ni kawasan ni adalah gas asli, gas asli dahulu. A Damar, B Lawit, C Jernih, D Bintang, E Bidong, F Duyung, G Resak, H Beryl, I Laila, J Kinarut. Manakala bagi kawasan petroleum, K adalah Bokor, L Tukau, M Lutong Barat, N Up West, O St. Joseph, P Tapis, Q Tiong, dan R Bekok. Okey, itu jawapannya bagi soalan yang ketiga. Kemudian bagi soalan yang keempat, namakan sumber
yang menjadi punca perkembangan kepada bandar-bandar yang berikut. Okey, daripada Ipoh sehinggalah Miri. Apakah sumber-sumber yang menyebabkan bandar-bandar ini dapat berkembang dengan pesat sehingga kini? Kita lihat jawapannya. Okey, yang pertama A adalah BJ Timah yang telah memperkembangkan kawasan bandar Ipoh. Kemudian Kertih yang kedua adalah petroleum dan gas asli. Kemudian C adalah BJ Timah, D petroleum dan gas asli. Kemudian E adalah tanah, F BJ Timah, G tanah, H BJ Timah, I petroleum dan juga gas asli. Okey, itu soalan yang keempat. Kemudian yang seterusnya, okey, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kamu telah lakukan ataupun jawab jawapan yang betul. Kita lihat jawapan yang kamu buat sama adanya betul atau salah daripada soalan A sehinggalah soalan K. Okey, A adalah bukan logam. Okay, kemudian B hutan hujan tropika. Kemudian hutan gunung, hutan raya dan hutan pantai. Manakala C bahan bakar, D aluminium, E kaolin, F Kuala Lumpur dan Ipoh, G BJ Timah, H sandakan, I pendapatan negara, J pengangkutan darat dan K air. Baik. Yang terakhir untuk hari ini iaitu berkenaan dengan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, kepentingan sumber di bawah kamu akan huraikan kepada pembangunan ekonomi dan juga contoh. Yang pertama, bahan mentah. Yang kedua, pendapatan negara. Yang ketiga, peluang pekerjaan. Yang keempat, pembukaan kawasan baru. Dan yang kelima, pembangunan infrastruktur. Kita akan lihat jawapan bagi huraian dan juga contohnya bagi setiap daripada kepentingan tadi. Okey, yang pertama, melalui bahan mentah. Okey, kepentingannya, antara kepentingannya yang boleh kamu nyatakan, penerokaan sumber membekalkan pelbagai jenis bahan mentah. Hutan-hutan membekalkan sumber kayu-kayan seperti bahan binaan, industri pulpa dan kertas, perabot dan membuat kapal. Air membekalkan bekalan air bersih, menghasilkan sumber tenaga hidroelektrik dan untuk kegunaan perindustrian. Kemudian mineral logam seperti BJ Timah digunakan untuk perusahaan penyaduran logam. Petroleum, gas asli dan arang batu merupakan bahan mentah untuk menjana kuasa elektrik. Gas asli sebagai bahan api, gas memasak dan gas bateri logam. Itu kepentingan yang pertama dari segi bahan mentah. Kemudian dari segi pendapatan negara, penerokaan pelbagai sumber mineral, contohnya seperti petroleum, gas asli serta sumber hutan menyumbangkan kepada pendapatan yang tinggi kepada negara. Contohnya sumber hutan memberikan pendapatan kepada negara melalui ini contoh ekspor kayu balak, kayu gergaji, papan lapis, perabot dan barangan keluaran kayu. Okay, itu yang B. Yang ketiga C kepentingan dari segi peluang pekerjaan. Okay, huraiannya jenis pekerjaan yang berkaitan secara langsung dengan sumber hutan ialah ranger hutan, penebang pokok balak, pemandu lori balak, pengendali jentera dan jentolak. Contohlah sumber tanah pula memberi peluang kepada penduduk bekerja sebagai petani, buruh ladang, pengurus, pekerja pemasaran dan pengeksport. Bagi sektor pelombongan, menyediakan peluang pekerjaan seperti jurutera, lombong, ahli geologi, pekerja lombong, kaki tangan pengurusan lombong. Okey, itu kepentingan dan juga contoh bagi yang ketiga melalui peluang pekerjaan. Manakala D pembukaan kawasan baru.
kepentingan bagi pembukaan kawasan baru, huraian dan contohnya. Sumber semula jadi menjadi pendorong kepada pembukaan kawasan baru. Pertempatan yang kecil boleh menjadi bandar. Okey, kemudian penerokan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli menyebabkan bandar-bandar seperti Kertih, Bintulu dan Miri menjadi bandar moden. Dia ada huraian, kemudian dia berikan contoh-contoh bandar yang berkaitan. Okey, kemudian yang terakhir melalui kepentingan pembangunan infrastruktur, iaitu penerokaan pelbagai sumber semula jadi membantu penyediaan kemudahan infrastruktur. Okey, ini huraiannya. Contohnya dia berikan seperti jaringan pengangkutan, komunikasi, bekalan elektrik dan air, kesihatan serta pendidikan. Okey, kemudian ada lagi satu, pembangunan infrastruktur menyebabkan proses pembandaran yang besar. Okey, baik. Itu adalah jawapan-jawapan yang kita bincangkan. Kamu buat semakan semula. Jika ada kesalahan, kamu boleh betulkan. Jika betul, tahniah. Kemudian kita akan tamatkan pembelajaran pada hari ini. Okey, terima kasih.